Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Bertemu lagi ya bersama cikgu untuk kelas ekonomi. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan topik pada hari ini adalah implikasi pilihan ke atas unit ekonomi dari segi aspek kos lepas. Okey, kita akan lihat. Sebelum ni cikgu dah bagi suruh kamu salin nota. Jadi hari ni cikgu bagi penerangan berkenaan dengan implikasi pilihan, okey, dari aspek kos lepas. Okey, sebelum ni kita dah cover berkenaan dengan masalah ekonomi yang cikgu terangkan berkenaan dengan kekurangan dan juga pilihan. Jadi hari ini masih lagi di bawah topik masalah ekonomi, tetapi kita melihat kepada masalah ekonomi yang ketiga iaitu kos lepas. Okey, berbalik kepada masalah ekonomi, kita kena ingat semula kenapa berlakunya masalah ekonomi. Okey, kenapa timbulnya masalah ekonomi? Okey, masalah ekonomi sebenarnya timbul ataupun sebenarnya berlaku disebabkan oleh masalah sumber ekonomi yang terhad. Jadi bila sumber ekonomi yang terhad, maka wujudlah masalah ekonomi yang terdiri daripada masalah kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Jadi hari ini kita akan lihat ya bagaimana masalah ekonomi itu mempengaruhi ataupun dibuat oleh individu ataupun isi rumah, okey, firma dan juga kerajaan. Bermakna kita akan lihat masalah ekonomi dari segi 3 unit ekonomi. Okey, bagaimana 3 unit ekonomi ni isi rumah, firma dan juga kerajaan menyelesaikan masalah ekonomi. Okey. Kita lihat ya, kita ingat kembali cikgu dah terangkan sebelum ini. Untuk isi rumah. Isi rumah dia mengalami masalah kekurangan sumber pendapatan. Okey? Disebabkan apa? Disebabkan oleh kehendak yang tidak terhad. Okay, kita lihat contoh. Okey, contoh. Encik Azhar. Okey, Encik Azhar mempunyai wang saku sebanyak RM50. Dia ingin membeli sehelai baju berharga RM40 dan sepasang kasut berharga RM45. Okey, jadi dekat sini contoh yang diberi ni, Encik Azhar dia ada RM50. Dia nak membeli sehelai baju berharga RM40 dan juga sepasang kasut berharga RM45. Disebabkan oleh Encik Azhar ni mengalami masalah kekurangan pendapatan, maka dia tidak boleh membeli kedua-dua barang, baju dan juga kasut. Dia kena buat pilihan. Maka dekat sini timbul masalah pilihan. Okey. Kita lihat masalah pilihan ya. Siapa ni? Encik Azhar. Okey, Encik Azhar perlu membuat pilihan berdasarkan barang yang memberikan kepuasan yang maksimum. Okey, jadi dekat sini Encik Azhar dia mempunyai masalah kekurangan dari segi sumber pendapatan. Jadi dia perlu membuat pilihan. Jadi pilihan yang dia buat mestilah memberikan kepuasan yang maksimum ataupun memaksimumkan kepuasan. Okey, contoh, Encik Azhar akan membeli kasut jika pembelian kasut memberikan kepuasan yang maksimum dan sebaliknya. Okey, ini adalah masalah pilihan setelah timbulnya masalah kekurangan. Okey, kemudian bila pilihan dibuat akan menyebabkan berlakunya masalah kos lepas. Okey, implikasi ataupun kesan daripada pilihan yang Encik Azhar buat menyebabkan timbul kos lepas. Okey, apa itu kos lepas? Iaitu kepuasan yang mungkin daripada barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey.
paling senang kita nak ingat. Okey. Kos lepas adalah barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih barang yang terbaik. Okey, jadi situasi dekat sini, okey, situasi individu ataupun isi rumah ni yang diwakili oleh Encik Azhar. Encik Azhar masalah dia nak membeli baju dan juga kasut. Tetapi Encik Azhar hanya mempunyai wang saku sebanyak RM50. Jadi dekat sini masalah kekurangan Encik Azhar adalah kekurangan sumber pendapatan. Akibat kekurangan sumber pendapatan, Encik Azhar terpaksa membuat pilihan. Jadi pilihan yang Encik Azhar buat adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Jadi akibat pilihan yang dibuat, maka wujudnya kos lepas. Apa tu kos lepas? Kos lepas adalah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih barang yang terbaik. Jadi situasinya di sini, kita boleh katakan, jika Encik Azhar memilih untuk membeli kasut, maka kos lepas ialah baju yang tidak dapat dibeli. Okey. Jadi kalau dia pilih untuk beli kasut, maka kos lepasnya adalah baju. Tetapi kalau Encik Azhar memilih baju, maka kos lepasnya adalah kasut. Okey, boleh faham setakat itu? Alright, itu dari segi unit ekonomi isi rumah. Sekarang kita melihat pula dari segi firma. Okey, kita melihat unit ekonomi firma. Okey, kalau kamu ingat balik, firma dia mengalami masalah kekurangan apa? Ya, masalah kekurangan faktor pengeluaran. Ingat lagi ke tidak, faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi terdiri daripada 4, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, kita lihat contoh. Syarikat ALC mempunyai modal sebanyak 2 juta. Okey, syarikat ALC mempunyai modal sebanyak 2 juta. Dan ingin memulakan perniagaan kedai buku dan restoran makanan. Okey, dia nak buat perniagaan kedai buku dan juga restoran makanan yang masing-masing menelan kos sebanyak RM1.5 juta. Okey, jadi dekat sini syarikat ALC hanya dapat memilih salah satu sahaja, sama ada perniagaan kedai buku ataupun restoran makanan. Sebab apa? Sebab firma ataupun syarikat ALC mengalami kekurangan faktor pengeluaran. Apa itu faktor pengeluaran dekat sini? Dekat sini faktor pengeluaran yang terlibat adalah modal. Okey, jadinya kekurangan modal ataupun kita kata kekurangan faktor pengeluaran. Okey, jadi disebabkan syarikat ALC ni mengalami masalah kekurangan faktor pengeluaran ataupun modal, maka wujud masalah yang kedua iaitu masalah pilihan. Jadi firma dia membuat pilihan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Okey. Pilihan yang dibuat adalah untuk memberi keuntungan yang maksimum ataupun memaksimumkan keuntungan. Okey, sebagai contoh, syarikat ALC akan memilih perniagaan restoran makanan jika dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Kalau dia rasa restoran makanan tu dapat memberikan keuntungan yang maksimum, maka dia akan memilih perniagaan restoran makanan. Tetapi kalau dia rasakan perniagaan kedai buku tu lebih menguntungkan, maka dia akan memilih perniagaan kedai buku. Jadi dekat sini, firma dia akan membuat pilihan bagi memaksimumkan keuntungan. Okey, jadi disebabkan oleh adanya masalah pilihan, maka akan wujud masalah yang ketiga iaitu masalah kos lepas. Okey. Apa itu masalah kos lepas? Okey, keuntungan yang mungkin daripada perniagaan kedua terbaik yang terpaksa
dilepaskan. Bermakna kos lepas bagi firma adalah perniagaan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey, ataupun keluaran kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih keluaran yang terbaik. Okey, sebagai contohnya di sini, jika syarikat ALC memilih perniagaan restoran makanan, maka kos lepas ialah perniagaan kedai buku. Ataupun sebaliknya lah, kalau syarikat ALC ni memilih perniagaan kedai buku, maka kos lepasnya adalah restoran makanan. Okey? Ini dari segi unit ekonomi firma. Kita lihat unit ekonomi yang ketiga, iaitu kerajaan. Okey. Kerajaan. Okey, kerajaan mengalami masalah kekurangan pendapatan negara ataupun hasil kerajaan. Okey? Kekurangan sumber hasil negara ataupun pendapatan negara pun boleh. Okey, ni keyword dia. Okey, disebabkan kerajaan mengalami masalah kekurangan hasil negara ataupun pendapatan negara, maka akan terbitnya masalah pilihan. Okey, kita lihat contoh dahulu. Okey, contoh. Kerajaan Perak memperoleh peruntukan sebanyak 6 juta. Okey, peruntukan yang kerajaan ada adalah sebanyak RM6 juta. Dan bercadang untuk membina, dia nak bina apa? Sebuah sekolah dengan kos bernilai 5.5 juta dan membina padang golf yang bernilai 4.8 juta. Okey. Masalah kekurangan sumber hasil negara menyebabkan kedua-dua projek tidak dapat dilaksanakan serentak. Maka kerajaan harus memilih salah satu. Okey, pilihan yang kerajaan buat ni, dia haruslah memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, perlu memilih projek pembangunan yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, maknanya kata pilihan yang kerajaan buat adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Kita lihat contoh dia. Okey, contoh, kerajaan Perak memilih projek pembinaan sekolah jika dapat memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum dan sebaliknya. Okey, jika kerajaan Perak merasakan pembinaan sekolah tu lebih memberi kebajikan yang maksimum, okey, maka dia akan pilih pembinaan sekolah. Tetapi kalau kerajaan Perak ni dia lebih dia mendapati bahawa pembinaan padang golf lebih memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum, maka dia akan pilih pembinaan padang golf. Okey, jadi pilihan yang dibuat oleh kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, kita lihat masalah yang ketiga. Akibat daripada pilihan akan timbul masalah kos lepas. Jadi, kos lepasnya di sini adalah kebajikan yang mungkin diperoleh daripada projek kedua yang baik yang terpaksa dilepaskan. Makanya dekat sini, kalau kamu perasan, kalau kerajaan, kita menggunakan perkataan projek. Okey? Projek. Projek kedua terbaik. Kalau isi rumah, kita gunakan barang. Barang kedua terbaik. Tetapi kalau firma, kita gunakan keluaran. Okey? Keluaran kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Nampak tak perbezaan kos lepas daripada unit isi rumah, unit firma dan juga unit kerajaan. Okey, contoh di sini. Jika kerajaan Perak memilih projek pembangunan sekolah, okey, kalau dia pilih projek pembangunan sekolah, maka kos lepas ialah projek pembinaan padang golf. Okey, kita buat kesimpulan apa yang kita dah belajar tadi.
Masalah ekonomi terbahagi kepada 3 masalah, iaitu bermula dengan masalah kekurangan, diikuti masalah pilihan dan diikuti masalah kos lepas. Okey, kekurangan. Kekurangan kalau isi rumah. Okey, isi rumah kekurangan dia dari segi sumber pendapatan ataupun wang. Manakala firma, dia punya kekurangan dia adalah faktor pengeluaran. Manakala kerajaan, kekurangannya adalah sumber hasil ataupun pendapatan negara. Okey, itu dari segi masalah kekurangan. Kita tengok pula kepada masalah yang kedua, iaitu masalah pilihan. Bagaimana isi rumah membuat pilihan? Okey, isi rumah membuat pilihan barangan yang memaksimumkan kepuasan. Manakala firma output. Okey, output ataupun keluaran yang memaksimumkan keuntungan. Manakala kerajaan, projek pembangunan yang memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, kemudian kita lihat masalah ekonomi yang ketiga. Akibat daripada pilihan akan timbul masalah kos lepas. Okay, masalah kos lepas untuk isi rumah. Isi rumah barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Itu dia punya kos lepas. Okay, barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Manakala firma pula adalah output ataupun projek pelaburan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Manakala unit ekonomi yang ketiga iaitu kerajaan. Kos lepasnya adalah projek pembangunan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey. So hari ini kita hanya sentuh berkenaan implikasi pilihan. Maka akan mewujudkan kos lepas. Baik, selepas ini cikgu akan bagi latihan. Kamu boleh rujuk buku teks nanti. Okey, kemudian hantarkan kepada cikgu setelah selesai menjawab latihan tersebut ataupun tugasan yang telah diberikan. Okey, so kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.